record, kita akan rakam sesi ini dan kita akan letakkan dalam YouTube channel untuk manfaat semua guru lah. Sebab saya difahamkan pagi ni ada kawan-kawan yang mesej yang beritahu kata kami tak sempat lah nak masuk Ustaz. Kami ada Google Meet dengan sekolah. Okey, sekolah kita pun dah nak buka dalam beberapa hari lagi. Jadi saya faham setiap kita ada kekangan dan kita cubalah isi masa-masa yang ada ni untuk peningkatan profesionalisme kita dan juga untuk persediaan PDPR. Untuk ulangan saya nak sebutkan kepada rakan-rakan guru yang baru join grup Google Meet kita pada pagi ini, saya ada berikan link untuk pendaftaran dan juga link tu akan terus dapat sijil digital. Jadi sijil tu saya faham bukanlah cikgu nak guna untuk nak masuk universiti ke apa, tapi sijil tu kita boleh gunakan sebagai evidence untuk diberikan kepada HULDP sebagai kata kita mengikuti e-pembelajaran. Okey, jadi cikgu boleh daftarlah pada ruangan chat box yang kita sediakan. Bagi pengguna PC, pengguna laptop, dia akan nampak chat box di sebelah kanan. Bagi pengguna phone, mungkin dia tak nampak lah. Okey, kita ada 66 orang sekarang ni. Jadi insyaAllah kita akan mulakan sesi kita pada pagi ni sama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan sedikit ruang untuk sama-sama kita bertemu pada pagi ini dalam sesi Google Meet PLC pemetaan RPT Bahasa Arab untuk kegunaan tahun 2021. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, pagi ini kita disertai oleh rakan-rakan guru dari pelbagai negeri dan daripada pelbagai latar belakang. Ada yang mengajar bahasa Arab, ada yang mengajar pendidikan Islam, matematik, sains dan sebagainya. Okey. Walaupun tajuknya pemetaan RPT Bahasa Arab, tapi secara konsepnya insya-Allah dia sama sahaja untuk semua subjek, sama sahaja dan cikgu boleh gunakan untuk subjek masing-masing. Okey. Jadi pagi ni saya mulakan dengan presentation dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Okey, dokumen penjajaran kurikulum 2.0. Rasanya ramai yang dah maklum, ramai yang dah arif tentang dokumen ni. Cuma kita perkongsian pagi ni, okey, untuk kita berkongsi, untuk kita refresh sebelum kita mulakan sesi tahun 2021 ni, sesi persekolahan. Kita refresh dulu dan kita ambil maklum supaya benda ni dia jadi benda yang dah sebati dengan kita, insya-Allah. Okey. Cikgu boleh nampak tak saya punya paparan slide PowerPoint ni? Nampak. Ya. Clear? Clear, clear. Okey, terima kasih. Baik. Saya sediakan dokumen ini berdasarkan kepada taklimat yang diberikan oleh pihak BPK, okey, KPM. Jadi ini sebagai permulaan kita lah pada pagi ini, perbincangan kita berkenaan dengan penjajaran. Jadi dokumen penjajaran kurikulum 2.0 ataupun kita boleh kenali sebagai DPK 2.0.
Okey. Ada yang tanya, apa maksud penjajaran? Okey, yang tanya sebab benda baru kan. Jadi biasalah orang tanya, apakah yang dimaksudkan dengan penjajaran? Penjajaran kurikulum bermaksud penyusunan semula kandungan, pedagogi serta pentaksiran berdasarkan kepada hasil pembelajaran yang dihasratkan bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran dalam apa jua keadaan. Yang ni definisi yang diberikan oleh bahagian pembangunan kurikulum sendiri. Okey, maknanya penjajaran kurikulum ni dia bukanlah satu perkara baru, bukan satu benda ataupun dokumen yang lain daripada konsep asas kurikulum. Dia bermaksud penyusunan semula sahaja. Kandungan, pedagogi, pentaksiran yang terdapat dalam DSKP. Selama ni kita gunakan DSKP. Jadi untuk tahun lepas, kalau sahabat-sahabat guru kita semua perasan kan, kita gunakan DPK 1.0. Jadi untuk tahun 2021, kita akan menggunakan DPK 2.0. Okey. Untuk secara umumnya, DPK 2.0 ni terdapat 3 komponen asas dalam DPK tersebut, iaitu kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Okey. Kemudian ada aspek pedagogi dan juga pentaksiran. Okey, seterusnya ciri-ciri DPK 2.0, penjajaran kurikulum dilaksanakan sepanjang tahun. Jadi kita kena ambil maklum, DPK 2.0 yang kita dapat baru ni daripada BPK, okey, kita akan gunakan daripada bulan 1 sehinggalah bulan 12, hari terakhir persekolahan. Kita dah tak buka dah di SKP. Kita tak tengok dah di SKP tu. Kita hanya menggunakan DPK 2.0 sahaja. Dan peruntukan minimum jam setahun adalah berdasarkan surat perkeliling ikhtisas yang sedang berkuat kuasa. Okay? Dan yang ketiga, DPK ni melibatkan semua murid daripada tahun 1 sehinggalah tahun 6. Sebenarnya. Dan itu juga untuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Untuk prasekolah dan peralihan dikecualikan daripada DPK 2.0. Apa? Sebab mereka tidak pun terkesan dengan masalah subjek yang terlepas. Sebab mereka murid yang baru masuk ke sekolah, prasekolah, peralihan, mereka tak terkesan dengan isu pandemik pada tahun lepas. Sebab murid baru kan. So mereka tak terlibat dengan penggunaan DPK 2.0. Dan yang keempat, pelaksanaan dokumen penjajaran kurikulum 2.0 perlu diselaraskan di peringkat sekolah. Cikgu, yang ni pun kita kena ambil maklum, walaupun pihak DPK telah pun memberikan dokumen penjajaran kurikulum, tetapi kita masih perlu untuk selaraskan di peringkat sekolah. Maksudnya apa? Maksudnya kita kena buat rancangan pengajaran tahunan yang sesuai dengan keadaan kita, yang sesuai dengan kekangan kita. Sebelum ni kita ada mendengar sekolah-sekolah yang di negeri PKP tak boleh pergi sekolah, negeri PKPB, negeri PKPP boleh pergi ke sekolah pada 20 bulan Januari. Tapi maaf pada Allah, apa yang Allah Ta'ala takdirkan, sekarang ni semua sekolah hanyalah secara PDPR, bukannya secara bersemuka di sekolah. So, dokumen ni memang sangat-sangat penting untuk kita hadam, untuk sama-sama kita faham, dan kita kena bincang dengan rakan-rakan panitia kita supaya apa? Supaya kita dapat laksanakan PDPR mengikut DPK 2.0 dengan kehendak yang sebenar. Jadi pagi ni cikgu kita nak bincang apakah kehendak DPK 2.0 ni. Baik. Tadi kita sebutkan pada item yang kedua tentang minimum jam setahun. Okey, dia berdasarkan kepada surat perkeliling ikhtisas bilangan 8 tahun 2016. Saya fokuskan kepada subjek bahasa Arab saja sebab pagi ni kita majoritinya guru yang bahasa Arab, yang subjek lain pun boleh tengok juga dalam saya punya slide ni. Okey, untuk bahasa Arab tahap 1 dan tahap 2, masa minimumnya adalah sama, iaitu sebanyak 48 jam setahun. 48 jam setahun. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada takwim persekolahan KPM 2021,
kita ada lebih kurang 42 minggu. 42 minggu takwim KPM. Tetapi kita kena tengok juga takwim sekolah. Okey, ada sekolah yang takwimnya kurang daripada 42 lah sebab ada cuti dan sebagainya. Ada yang 41, ada yang 39, ada yang 38 dan sebagainya. Jadi kita nak merancang RPT berdasarkan kepada takwim persekolahan, berapa jumlah minggu dalam persekolahan kita supaya RPT yang kita buat tu tally ataupun sama dengan minggu persekolahan. Okey. Objektif DPK 2.0. Apa kehendak DPK 2.0? Ada 4 objektif yang digadiskan oleh pihak BPK. Yang pertama, mengklusterkan kandungan kurikulum. Sebab sekarang ni kalau perkataan kluster ni famous lah. Sebab hari-hari kita dengar ada kluster COVID, kluster COVID, kluster COVID. So digunakan dalam DPK kita ni pun, dia gunakan ayat objektif ni pun mengklusterkan. Jadi kita mengkelompokkan kandungan kurikulum yang diperlukan oleh murid. Maksudnya kita dah ada 3 kluster tadi. Kandungan asas, kandungan tambahan dan juga kandungan pelengkap. Okey. Yang kedua, memberi peluang kepada guru dan murid untuk melaksanakan PDP kurikulum yang terkesan. Ini sebab tu kita guna DPK. Sebab murid yang terlibat dengan DPK ni adalah murid yang terkesan tahun lepas. So BPK buat dokumen penjajaran 2.0 ni untuk cover balik. Okey, subjek-subjek ataupun silibus yang tertinggal pada tahun 2020. Pada tahun lepas, dokumen penjajaran kurikulum 1.0 kita hanya gunakan di hujung-hujung tahun lah. Maksudnya DPK tu hanya 30% sahaja mengurangkan DSKP, kandungan DSKP. Tapi pada tahun ni adanya DPK 2.0, kebanyakan standard pembelajaran ada yang dikurangkan, ada yang digugurkan. Kerana apa? Kerana mengambil kira faktor kesesuaian kita mengajar secara PDPR. Okey, yang ketiga, menyediakan dokumen yang dijajarkan sebagai panduan utama guru. Okey, ni kita faham. Sekarang ni kita hanya gunakan DPK 2.0, bukan lagi DSKP. Dan yang keempat, menyediakan panduan dan maklumat kepada guru untuk merancang pelaksanaan PDP serta menyesuaikannya dengan keperluan semasa mata pelajaran. Okey, jadi macam-macam mana pun DPK 2.0 ni, dia tetap melihat kepada perancangan guru. Okey, yang penting guru lah, sebab guru yang mencorakkan bagaimana perjalanan kandungan dalam DPK 2.0. Kalau kita tafsir dengan betul, maka kita dapat melaksanakan PDPR kita dengan lancar pada tahun 2021 insya-Allah. Okey. Perancangan pelaksanaan kurikulum 2021 secara umumnya ada 3. Okey, kita sebutkan tadi berkenaan dengan peruntukan jam minimum. Okey, jadi kita kena tengoklah jam minimum setiap subjek yang perlu kita sesuaikan dengan keadaan pandemik dan sebagainya. Yang kedua, murid prasekolah dan peralihan akan menggunakan DSKP asal, iaitulah KSPK, kerana mereka tak terkesan dengan isu tidak hadir ke sekolah. Okey, kita sebutkan tadi. Dan yang ketiga, murid tahun 1 akan mengikuti transisi tahun 1 selama 43 hari. Yang ni pun cikgu ramai juga yang risaulah macam mana nak buat RPT ni. Sebab transisi sampai 43 hari. Kan? Dah sampai 43 hari ni, sempat ke nak habiskan DPK 2.0 ni? InsyaAllah saat ini kita tengok macam mana kita nak buat supaya kita sempat menghabiskan silibus dalam masa yang ditetapkan sebelum penghujung tahun 2021. Okey, saya tunjukkan di sini DPK 2.0 Bahasa Arab tahun 5. Okey, cikgu kalau saya terlaju ke cakap ataupun terlebih excited ke, cikgu tolong bagi tahu. Saya boleh slowkan sikit rentak penjelasan ni. Okey, sebab biasalah cakap tanpa nampak audience, lepas tu pula tak dengar suara cikgu, kita jadi semangat lebih kan. Okey, untuk DPK 2.0 Bahasa Arab tahun 5, okey,
Ini antara sebahagian kandungannya. Kita tengok pada rangka dia dulu. Okey, rangka dia dulu, rangka DPK. Okey, yang ada dalam ni adalah al-mawdu'. Al-mawdu' ni kandungan. Kemudian mi'yar ta'alum. Mi'yar ta'alum adalah standard pembelajaran. Untuk guru bahasa Arab dah maklum, dah masyi. Tapi mungkin untuk kawan-kawan guru yang bukan subjek bahasa Arab, sekali dia tulis Arab dah, tak apa nak faham kan. So kita terangkanlah al-mawdu' ni kandungan, mi'yar ta'alum adalah standard pembelajaran. Okey, yang kita katakan mengklusterkan kandungan tu di mana? Mengklusterkan kandungan tu di sinilah. Kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Okey. Saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan guru, okey, ini adalah maklumat yang saya dapat daripada pegawai BPK melalui chatting secara private lah. Sebab kita nak dapatkan sumber yang sahih daripada pihak BPK, pengeluar ataupun penerbit kepada DPK ini sendiri. Jadi maklumat yang kita terima untuk tahun 2021 ni kita menggunakan dokumen penjajaran 2.0. Jadi perkara yang kita perlu titik beratkan dalam RPT kita, dalam pengajaran kita adalah standard pembelajaran yang terdapat dalam kandungan asas. Saya ulang cikgu, yang penting untuk tahun 2021, cikgu nak buat RPT, cikgu nak mengajar anak-anak murid, kita kena pastikan standard pembelajaran yang terdapat dalam kluster kandungan asas disentuh terlebih dahulu. Maksudnya essential, dia wajib, dia mesti disentuh daripada awal tahun sehinggalah hujung tahun. Kandungan asas mesti settle, mesti habis. Okey? Yang ni yang wajib ada dalam RPT kita yang kita nak buat nanti. Okey, untuk kandungan tambahan dan kandungan pelengkap macam mana? Kandungan tambahan sekiranya kita tengok kepada situasi, sekiranya dalam PDP tersebut, PDPR, kita buat dan kita rasa murid kita boleh dapat lebih lagi ataupun boleh buat lebih lagi, maka kita akan masuk kepada elemen kandungan tambahan tadi. Okey? Dan kalau murid kita lagi advance ataupun ditakdirkan kita dapat kembali ke sekolah menjalani PDPC secara bersemuka, so kita boleh buat elemen yang terdapat dalam kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Kita boleh buat. Okey? Tapi itu bukan bermaksud masa kita buat PDPR, kita tak boleh langsung sentuh kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Tidak. Kita masih boleh menyentuh kandungan tambahan dan kandungan pelengkap semasa PDPR. Tetapi yang macam saya katakan tadi, bergantung kepada kesesuaian dan kemampuan guru dan murid. Okey, kalau kita tak mampu, kita jangan buat sebab kita tak boleh nak taksir pun. Sama juga kalau kita boleh buat pun, tetapi keadaan anak murid kita tak membantu untuk diri dia buat. Sebab apa dia tak membantu? Sebab masa PDPR ni cikgu, kita ada 3 jenis bimbingan. 3 jenis bimbingan. Yang pertama, bimbingan guru secara dalam talian. Kita buat sesi Google Meet, kita buat sesi video, kita buat sesi WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ada bimbingan daripada guru. Yang kedua, bimbingan daripada ibu bapa. Okey, kita perlukan bimbingan ibu bapa. Okey, so kalau ibu bapa boleh faham kehendak guru untuk mengajar anaknya dengan baik di rumah, so kita dapat bonus dekat situ. Dan yang ketiga adalah bimbingan diri sendiri, self-access learning. Maksudnya anak murid tu sendiri yang kena bimbing diri dia. Kalau murid yang advance dia boleh bimbing diri dia, maka dia boleh terima kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. InsyaAllah dia boleh buat. Ya, dia boleh buat. Tapi kalau kita tengok kita susah nak dapat kerjasama daripada parent kerana keadaan parent pun bekerja ataupun tiada peranti di rumah, maka kita utamakan kandungan asas sahaja untuk kita laksanakan dalam PDPR kita sepanjang tempoh 2021. Okey cikgu. Baik, jadi kalau kita tengok di sini kandungan DPK 2.0 1.3
al-istima' ila al-jumal basitah hasbul mahawir al-atiyah wa nutquha nutqan sahihan. Murid boleh mendengar kepada ayat mudah berdasarkan tema dan menyebut ayat mudah tadi dengan betul. Okey, yang ni dia punya kandungan, standard kandungan. Okey, 1.31 murid boleh ulang ajuk ayat mudah. 1.32 murid boleh menyebut ayat mudah. Okey, dengan menjaga intonasi dan juga nada suara lah, tekanan suara. Yang ketiga, murid boleh menentukan ayat mudah tadi yang didengar. Okey, yang ni adalah kandungan asas. Murid boleh ulang ajuk, murid boleh sebut, murid boleh tentukan. Okey, yang ni kita kena buat. Cara macam mana? Yang macam kita buat tahun 2020, kita bagi video, kita buat bimbingan secara Google Meet, okey? Kita buat bimbingan secara record suara dalam Telegram, dalam WhatsApp. So, yang ni semua kita boleh buat. Okey, tak ada masalah. Okey, bila masuk kepada kandungan tambahan, dia kata murid mampu untuk melakonkan ayat mudah yang didengar secara spontan, irtijalian, secara spontan. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Okey, cikgu, kita boleh buat. Kita boleh buat. Secara macam mana? Secara Google Meet kita boleh buat, insya-Allah. Sebab kita buat sesi secara live. Okey? So kita ajar murid dalam Google Meet, kemudian kita minta seorang, dua orang ataupun yang sukarela nak buat, okey, sila buat. Ustaz nak tengok, ustazah nak tengok macam mana kamu lakonkan. Kamu sebut macam mana, buat. Okey, sama-sama dia. Murid A dengan murid B boleh buat secara dalam talian, tak ada masalah. Okey. Jadi kita boleh buat kandungan tambahan. Cumanya isunya adakah murid kita join Google Meet yang kita buat, yang itu isu dia. Sebab saya pernah pengalaman tahun lepas, bila kita buat sesi Google Meet, sepatutnya satu aliran tu ada 100 orang murid. Tapi yang online untuk Google Meet hanyalah 30 orang saja. 30 orang saja daripada 100. So 30% saja yang masuk. Jadi kita hanya boleh taksir 30% sahaja daripada jumlah 100% murid tahun tersebutlah. Okey. Baik, kandungan pelengkap. Apa dia? Murid mampu untuk membina ayat mudah daripada perkataan yang didengar. Sebab tu dia duduk dekat kandungan pelengkap. Sebab kita susah nak pantau dia. Sebagai guru, kita nak pantau macam mana? Kan? Dia nak bina. Kalau dia bina tak betul, satu ayat, dua ayat, macam mana kita nak bimbing dia? Jadi, dia letak dekat kandungan pelengkap kerana ini memerlukan kemahiran yang tinggi. Okey? Takwin pun adalah perkataan kebat yang tinggi. Jadi, susah kalau dia tak dibimbing secara dekat oleh guru. Okey? Tapi kita tak menolak kemungkinan ada murid yang mampu. So, ataupun ada parent yang, contohlah parent pun cikgu, parent pun ustaz, parent pun pensyarah, kan, orang educated, ataupun dia suri rumah tapi dia semangat nak ajar anak dia. Saya pernah jumpa lah seorang dua parent yang dia suri rumah tapi dia semangat bimbing anak dia. Dia tengok video yang saya buat, bukan anak dia tengok, dia pun tengok. Okey, kemudian dia tengok, dia faham, dia ajar anak dia. So kita ni ustaz bahasa Arab, mak dia jadi cikgu bahasa Arab juga, ajar anak dia. Dan alhamdulillah anak dia boleh. Ini satu benda yang kalau semua ibu bapa boleh ada masa yang macam ni dan boleh bagi komitmen yang macam ni, alhamdulillah kita dapat ajar standard pembelajaran daripada yang asas kepada yang pelengkap. Okey, jadi yang tu secara overview kepada DPK yang kita akan sentuh sebentar lagi. Jadi cikgu, untuk yang kali pertama berjumpa dengan saya pada sesi kali ini adalah antara jaringan komunikasi yang saya selalu gunalah dengan rakan-rakan pendidik. Okey, Facebook saya di Najm Ad-Damanhuri. Orang tanya, awak Damanhuri? Damanhuri tu tempat belajar di Damanhur, Mesir. Ada kan kawan-kawan di sini yang daripada Al-Azhar? Okey. Jadi yang kedua, saya juga ada channel YouTube Nazmi Mohsin Official. Jadi cikgu-cikgu, rakan-rakan, ustaz-ustazah boleh tengok bahan-bahan bahasa Arab yang saya letakkan di channel tersebut. Dan insya-Allah sesi hari ini pun kita akan masukkan dalam channel Nazmi Mohsin Official, insya-Allah. Dan
Ini email macam biasa, dan yang keempat ni Wakelet. Wakelet ni satu medium yang saya baru belajar lah tahun lepas. Okey, sebab kami di Penang tahun lepas kami ada PLC yang dianjurkan oleh pihak JPN tentang Microsoft Teams. Jadi belajar-belajarlah buat Wakelet. Di situ juga ada bahan-bahan PDP yang rakan-rakan boleh manfaatkan lah untuk PDPR rakan-rakan. Ada video, ada latihan-latihan murid dan sebagainya. Okey. Jadi kita akan langsung kita punya perkongsian kita kepada sesi yang kedua. Okey, sesi yang kedua iaitu sesi berkenaan dengan pemetaan. Pemetaan RPT berdasarkan DPK 2.0. Okey, rakan-rakan guru boleh ikut lagi ke? Respon sikit. Boleh Ustaz? Okey ke? Okey. Okey, Alhamdulillah. Saya takut shock sendiri je. Kalau okey, Alhamdulillah. Ni kita santai-santai tak mau formal sangat lah. Saya pun cakap ni kira cakap Kedah paling baik lah ni, paling cair lah ni. Kalau tidak, dia lagi pekat lagi. Okey, cakap Penang paling sayang lah orang kata kan. Sebab nak meraihkan kawan-kawan kawan-kawan kita daripada negeri lain. Ada yang Sarawak tu saya risau, kita tak faham. Okey, kita teruskan dengan kita lihat pemetaan. Okey, pemetaan kurikulum. Okey, sekejap saya sharekan. Baik, pemetaan penjajaran kurikulum bahasa Arab 2021. Okey, ini sebagai asas kita gunakan, tapi macam saya bagi tahu untuk subjek lain pun boleh guna cara yang sama macam saya buat ni, cuma tukar sajalah standard kandungan, standard pembelajaran. Okey. Baik. Yang ni template yang saya buat ni adalah template yang asas saja. Mungkin ada cikgu yang lebih kreatif, dia nak buat lagi kandungan-kandungan lain, silakan. Yang ni yang saya buat secara simple sebab saya kalau boleh saya nak bagi yang paling mudah faham. Saya pun mudah buat, cikgu-cikgu pun mudah buat. Okey, untuk pemetaan ni ada yang tanya saya, Ustaz, dia PM kan? Dia kata, Ustaz wajib buat ke pemetaan RPT ni Ustaz? Tahun lepas tak buat pun. Okey, sebenarnya pemetaan ni bukanlah wajib, bukanlah mesti buat. Okey, tapi dia nak memudahkan. Okey, niat saya, niat kita bila kita buat pemetaan ni kita nak memudahkan. Bukan mudahkan orang lain, mudahkan diri sendiri nak buat RPT. Sebab kalau kita buat karangan, masa kita exam dululah. Bila nak buat karangan kita akan buat rangka karangan. Kan? Ada pendahuluan, ada isi 1, isi 2, isi 3, ada penutup. Tidak tahu cikgu BM nanti kena marah. Ada rangka karangan. Bila kita nak buat RPT pun, kita tak boleh terus-terus ambil di dokumen penjajaran DPK, lepas tu terus buat. Bolehlah nak buat, tapi kita akan berlaku redundant, pertindanan, kemahiran-kemahiran yang kita nak ajar. Sebab yalah, macam saya dah mengajar bahasa Arab ni masuk tahun yang ke-13 kan, masuk tahun ke-13. Kalau boleh tu kita nak rasa jiwa mengajar ni berdasarkan kurikulum yang diberikan oleh BPK. Kita nak rasa faham betul-betul. Selama ni pun faham, kita mengajar kita faham, tapi maksud saya kita nak lebih faham apa yang kita buat. Okey, kalau perancangan pun kita dah tak berapa nak faham, macam mana kita nak ajar anak murid kita? Kita akan ajar benda yang kita ajarlah. Kemudian pentaksiran kita tak tahu pun, kita tak plan pentaksiran yang kita nak buat. Bila kita tak plan pentaksiran, itulah kadang-kadang kita tak mentaksir dengan betul-betul tak pentaksiran. Bila kita tak buat pentaksiran yang betul, maka kesan dia adalah kepada anak murid kita lah. Okey, na'udzubillah. Kesan dia ke anak murid kita. So, biar kita buat perancangan ni, kita tahu kita nak nilai SP ni, kemahiran ni pada minggu yang keberapa. Kalau terlepas minggu ni, bila lagi aku nak repeat? Bila lagi aku nak nilai? So kita ada perancangan supaya flow tu jadi cantik.
Bila pegawai daripada PPD, daripada JPN datang ke sekolah, tengok kita punya RPH, dia tanya kita, ustaz dah nilai macam mana ni? So kita buka pemetaan kita, cikgu. Kita buka pemetaan kita, kita tunjuk, tuan, okey, ini pemetaan saya. Yang mana yang saya bulat-bulat ni yang saya tak sempat taksir lagi pada minggu tersebut. Tapi saya akan cover pada minggu yang akan datang. So pegawai tengok, dia faham. Oh, rupanya okey, cikgu ni dia ada perancangan dia. Dia tak sempat taksir sekian, dia taksir yang hujung. Biasanya kalau pegawai datang, kita hanya tunjukkan kita punya dokumen pentaksiran kan, yang offline tu. Okey, yang tu kita dah isi semua. Tapi kadang-kadang ada item yang kita tak uji betul-betul, tapi kita tanda. So, nak mengelakkan benda tu berlaku dekat kita, so kita buatlah pemetaan ni. Okey, kita buatlah pemetaan ni supaya apa? Supaya kita sendiri rasa puas hati. Okey, bukan orang lain puas hati tau. Kita sendiri kita rasa puas hati. Aku dah buat pentaksiran. Ini perancangan pentaksiran. Dan kita tahu di mana yang kita loop, di mana yang kita skip. Kadang-kadang kita pergi kursus, kadang-kadang kita ada program, kadang-kadang kita CRK. So, ada hari yang kita nak taksir tu, kita cuti. Kita tak berada di sekolah. Jadi kita akan bulatkan dan kita akan cover semasa kita hadir ke sekolah ataupun secara PDPR. Okey, jadi dekat template ni ada dua perkara. Yang pertama minggu dan yang kedua adalah standard kandungan dan standard pembelajaran. Maaf cikgu, saya kena swap screen sebab dengar ada kawan-kawan yang baru nak join. Jadi saya kena admit lah, kesian kawan-kawan kan. Tunggu tak boleh masuk. Okey, untuk minggu, macam yang saya sebutkan tadi, saya letakkan daripada minggu pertama sampailah minggu ke-42. Ini adalah mengikut takwim KPM. Okey, takwim standard. Saya buat ni pun template ni standard dan saya akan bagi dekat semua rakan-rakan guru template kosong yang standard macam ni. Kalau tuan-tuan nak kurangkan di mana-mana minggu, silakan. Ini adalah hak tuan-tuan. Saya kongsi saja. Ini bukan hak mutlak saya. Ini saya kongsi saja. Kalau perlu kepada apa-apa saja, insya-Allah saya bantu. Tak ada masalah. Okey. Pada ruangan baris ni, saya letakkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, standard kandungannya untuk subjek bahasa Arab, kita ada, tengoklah kalau macam tahun 1 ni, dia hanya ada 3 bahagian, iaitu istimak kalam, kemahiran mendengar dan bertutur, kemudian kemahiran membaca, dan yang ketiga kemahiran menulis. Okey, kalau tahun atas lagi, tahun 6, dia akan ada banyak lagi lah dia punya pembahagian tu. Okey, jadi di bawah sesi ataupun di bawah sub tu kita letakkan dia punya standard pembelajaran daripada item 1.1.1 sehinggalah habis. Okey, item ni saya letakkan semua item yang terkandung daripada standard daripada kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Saya letakkan semua. Saya letakkan semua kat sini. Okey, supaya kita dapat tengok sebenarnya apa yang BPK nak kita buat, nak kita ajar untuk anak murid kita. So kita tengok dekat sini, ini adalah list dia. Okey, sampailah ke bawah, sampailah kepada kemahiran menulis. Baik. Untuk tahun 1, ada kawan-kawan yang tanya, Ustaz macam mana tahun 1 tahun ni? Sebab kita punya transisi bukan 2 minggu lagi, bukan 3 minggu lagi. Sekarang ni dah jadi 43 hari. Okey, kalau kita tengok daripada table ni, dia dah makan sampai 10 minggu. 10 minggu untuk kita gunakan modul program transisi 2021. 10 minggu. Okey, tarikh dia daripada bila? Daripada 20 hari bulan 1, okey, sehinggalah 25 hari bulan Mac. Itu adalah tempoh untuk kita menggunakan kit transisi yang dibekalkan oleh BPK. Baik, untuk tahun 1, tuan-tuan, cikgu semua ambil maklum, kita akan mula pada minggu yang ke-11. Kita akan mula menggunakan DPK 2.0 untuk tahun 1 pada minggu yang ke-11.
Okey, pada minggu yang ke-11. Ni saya kosong lagi ni sebab saya tak buat lagi untuk tahun 1, 2, 3. Yang saya buat dah untuk 4, 5, 6. 1, 2, 3 ni saya nak minta tolong jasa baik rakan-rakan yang hadir Google Meet pagi ni, tolong buat dan tolong share kat kawan-kawan. Sebagai panduan lah, nanti kita nak share, nak tengok. Okey. Bermula 11 hari bulan, minggu yang ke-11 sehinggalah minggu yang terakhir persekolahan. Okey, yang ini sahaja yang kita nak isi untuk DPK. Untuk tahun 1 minggu pertama sampai minggu yang ke-10 untuk guru yang ajar tahun 1 semua subjek. Yang ini kosongkan ataupun nak tulis, nak bubuh color apa pun boleh. Kemudian letak sikit petunjuk di bawah ni, buat itu adalah minggu transisi. Okey, letakkan petunjuk dekat bawah ni, jadikan kolom yang kosong ni sebagai minggu transisi. Okey, ini bubuhlah warna apa pun. Nak letak warna, contoh kita letak warna biru. Okey, yang warna biru ni adalah minggu transisi. Okey, start daripada warna kuning, ini adalah DPK 2.0, dokumen penjajaran kurikulum. Okey, isu dia, sempat ke nak buat ni? Daripada minggu ke-11 ni, dah masuk bulan 4 dah. Dah masuk bulan 4. Sebab, okey, kalau tengok di bawah ni, okey, saya tunjukkan sikit dia punya rumusan. Okey, untuk tahun 1, 10 minggu transisi. 20 Januari sehinggalah 25 Mac. Dan minggu PDPR hanyalah 32 minggu. Ini tak tolak lagi kalau sekolah tu dia buat 39 minggu ke apa ke. So dia tak jadi 32 dah, dia akan jadi 28, 29, 30. Okey. Jadi minggu yang berbaki itu adalah minggu PDPR daripada 5 April sehinggalah 10 Disember 2021. Yang ni adalah minggu PDPR. Okey cikgu. Daripada semua standard pembelajaran yang saya dah list down dekat sini, yang kita dah buat kotak macam ni, kita tengok dekat sini, totalnya ada 49 standard pembelajaran yang kita kena ajar. 49 standard pembelajaran. Tengok jumlah minggu tadi, berapa? 32. Kalau tengok kat sini pun rasa macam gayat lah. Orang Penang kata gayat lah. Kan? Susah ni, macam mana nak buat ni? Ni 32 minggu je. Standard pembelajaran ada 49. Baik cikgu. Daripada 49 ni, cuba kita tengok satu persatu. Kita bedah DPK tu. Kita bedah DPK tu. Apa yang wajib? Yang wajib hanyalah 32 sahaja standard pembelajaran untuk tahun 1. Kalaulah 32 minggu kita ada dengan 32 standard pembelajaran ni, memang kita boleh buat, insya-Allah. Kita boleh buat. Maksudnya seminggu satu je kita nak taksir. Seminggu satu benda saja kita nak taksir. Aturlah daripada 11 hari bulan ni 1, 12 hari bulan 1, 13 1, 14 1, 15 1. Faham tak? Maksudnya kita akan aturlah sampailah ke penghujung minggu persekolahan. Okey, tu satu cara. Okey, untuk pemetaan ni cikgu kalau boleh cuba list down dulu yang mana yang asas. List down yang asas dulu. Masukkan daripada awal hari kita nak belajar tu sampailah minggu yang terakhir. Masukkan yang asas dulu. Supaya kita cover yang wajib dulu. Cover yang mesti kena buat dulu. Kemudian bila dah habis yang asas 32 ni, barulah tengok kepada standard SP yang tambahan ni, standard pembelajaran tambahan ni. Ada 12. Yang 12 ni kita masukkan lah. Lepas 2-3 kemahiran, kita rasa kita boleh upgrade sikit, kita buat, kita masukkan satu. Kalau sesuai. Kalau katalah kita masukkan tapi kita tak taksir, pun tak salah. Sebab yang itu adalah standard apa? Standard tambahan. Tak salah. Kita tak salah. Sebab apa? Sebab kehendak DPK yang mesti kita kena sentuh adalah yang asas. Kalau yang tambahan tak sempat taksir ataupun tak mampu nak taksir kerana kita PDPR, tak jadi kesalahan dekat kita. Tak jadi kesalahan dekat kita. Tapi kita cubalah. Kita cuba ajar anak murid kita. Cuma kalau kita tak boleh taksir itu hal lain. Itu cerita kita tak dapat taksir anak murid kita. Tapi sampaikan tak? Kita ajar tak? Kita dah ajar. Begitu juga untuk SP pelengkap, standard pembelajaran pelengkap,
Ada 3 saja untuk tahun 1 ni, untuk bahasa Arab. Jadi, kita boleh letakkan mungkin di hujung-hujung lah. Kita letakkan di hujung. Baik. Untuk tahun 1, ada 4 tajuk kan? Hayya nata'aruf ilal huruf, mari mengenal huruf. Hayya nurakis, kaifa nuhayyi wa nurahib, dan juga namrah bil arqam. Ada 4 tajuk. Jadi cikgu, kalau kita nak macam saya buat untuk tahun 5, okey, tahun 5 kita semakkan 2017. Okey, untuk tahun 5, saya buat pemetaan macam ni. Saya cerita tahun 5 pula ni. Tadi tahun 1 kan? Ini tahun 5. Tahun 5 saya buat sebab kita boleh mengajar bermula daripada minggu pertama, iaitu 20 hari bulan 1. Jadi kita letak daripada minggu pertama. Okey? Sehinggalah minggu yang ke 42, minggu yang terakhir. Okey, tahun 5 ada 4 tajuk macam tahun 1 tadi. Ada 4 tajuk. Saya asingkan mengikut warna. Okey, untuk tajuk pertama warna biru, tajuk kedua warna merah, tajuk ketiga warna purple, tajuk keempat warna apa ni? Warna coklat kot. Warna coklat. Ada 4 tajuk. Dan saya punya cara, ini cara saya tau. Kalau tuan-puan rasa tak sesuai macam saya buat ni, jangan ikut. Ni cara saya. Saya buat daripada saya bahagi minggu. Ada 4 tajuk, ada 42 minggu. So saya buat macam mana? Saya tak bahagi 42, saya bahagi 40 saja. Okey? Jadi ada 4 tajuk, satu tajuk tu saya akan fokus 10 minggu. Tajuk pertama 10 minggu, sampailah tajuk keempat 10 minggu. Baik, dalam tempoh 10 minggu tu, saya akan cuba untuk mentaksir ke semua perkara yang terkandung dalam DPK. Oh, dengar macam hebat lah Ustaz ni. Oh, 10 minggu je boleh cover setahun punya subjek. Tak. Kita, itu kata perancangan. Kita hanya buat perancangan. Okey? Maksud saya cover ke semua standard pembelajaran. Daripada 1.1 sehinggalah 3.4.2. Saya cover setiap subjek, setiap tajuk. Kalau boleh, kita nak taksir ke semua yang terkandung dalam DPK. Ke semua yang terkandung dalam DPK itulah yang asas tu. Kalau tak mampu, minggu ke-11, kita dah masuk ke tajuk yang kedua. Apa-apa sahaja SP yang tak sempat ditaksir pada tajuk yang pertama, saya akan ulang taksir untuk tajuk yang kedua. Jadi mudah faham, untuk 1.1.1 saya akan mentaksir paling kurang 4 kali. 4 kali setahun. Okey, ini paling kurang lah. Katalah saya tengok minggu pertama ni saya tak boleh taksir. Saya rasa saya nak taksir minggu kedua. Boleh je. Walaupun tak termasuk dalam RPT sebab ni rancangan pengajaran tahunan. Dia bukan benda yang kita wajib ikut. Kalau kita rasa kita tak sempat taksir minggu pertama, kita boleh taksir minggu kedua. Sebab tu saya kata, bila kita buat RPT, sekurang-kurangnya kita dapat tengok kita boleh taksir berapa kali. Dengan cara yang kita buat ni, kita boleh taksir murid kita berapa kali. So, saya tengok, 4 kali saya boleh taksir. Kalau tajuk 1 saya terlepas, memang tak sempat dah nak tajuk 1 untuk 1.1.1 minggu pertama ni, saya tak sempat taksir. Kemudian saya tak taksir minggu kedua sampai minggu 10 ni, saya tak boleh nak taksir. Sebab apa? Sebab kita cover untuk kemahiran yang lain. Kan? Tak ada masalah. Minggu ke-11, tajuk kedua, kita akan taksir. Kita akan taksir. Okey? Baik. Jadi cikgu nak faham, kita mengajar, kadang-kadang tak semua yang kita ajar tu kita nak fokus untuk taksir. Kita mengajar, tapi kita tak boleh nak taksir mungkin kerana murid tu tak respon kat kita, ataupun kita ada apa-apa lagi lah perkara-perkara lain menyebabkan kita tak boleh nak taksir murid. Jadi jangan risau sebab kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan berikutnya. Kita boleh taksir perkara yang terlepas daripada rancangan kita. Okey. Setakat ni boleh dapat tak cikgu? Boleh tak? Boleh Ustaz, boleh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Badiza. Okey, jadi untuk pemetaan, okey, bila kita buat macam ni, maksudnya daripada minggu pertama sampailah minggu yang terakhir,
macam saya buat pemetaan ini pengalaman, bila saya buat benda ni, saya akan detail sebab saya tahu dah 10 minggu ni saya nak cover ke semua yang terkandung dalam DPK. Bila saya sebut ke semua, termasuklah kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Saya cuba nak letakkan, kita boleh ajar ke tak boleh ajar tu perkara kedua lah. Perkara pertama kita letakkan dulu. Okey. Kalau ada cikgu yang nak lebih rajin, saya ni tak rajin ni. Kalau ada yang lebih rajin, dia nak remark, dia nak tulis pula. Okey, contoh yang kotak biru ni saya tak buat lagi ni. Ni cikgu-cikgu boleh ambil idea ni nak buat. Contoh kotak yang biru pertama ni, yang ni adalah kandungan asas. So kita boleh tulis dalam tu KA, kandungan asas. Yang kedua ni pun KA, kandungan asas. Bila tengok yang bawah-bawah ni, yang hujung-hujung ni, yang ni dah apa nama kandungan tambahan ni. Okey, kita buat KT, kandungan tambahan. Kalau ada yang pelengkap, kita buat KP, kandungan pelengkap. So, walaupun color dia semua biru, tapi kita boleh kenal pasti ada kotak yang KA, kandungan asas. Ada kotak yang KT, kandungan tambahan. Ada kotak yang KP, kandungan pelengkap. Okey? Semua atas kita, macam mana kita nak menterjemahkan RPT yang kita buat. Okey. Seterusnya saya nak bagi tahu dekat cikgu, sharing. Okey. Saya buat ni, ada orang tanya, kita nak mula daripada mana Ustaz? Kita nak mula daripada kemahiran menulis ke, daripada kemahiran membaca ke, daripada kemahiran dengar tutur? Okey. Cikgu, kalau saya, ini pengalaman sendiri, kita mengajar di sekolah ataupun secara dalam talian, kita akan ajar kemahiran yang mudah dulu, kan? Kita akan ajar kemahiran yang mudah, barulah kita akan teruskan dengan kemahiran yang susah. Okey, benda yang maujud, barulah kepada benda yang abstrak. Sama juga, kita nak buat RPT pun kita kena ambil kira semua tu. Kita tak boleh letakkan minggu pertama terus suruh murid berlakon. Allahu Akbar. Kalau kena darjah 1, minggu yang ke-11 tu baru nak pegang pensel, kita ajar dah murid untuk salin satu muka surat bagi kat ustazah. Tak boleh lah. Tak boleh. Baru nak belajar pegang pensel kan. Sama juga konsep untuk tahun 2 sampai tahun 6, kita akan mulakan dengan istimak kalam. Okey, istimak kalam. Kemudian kita akan jalinkan dengan qiraah. Maksudnya kemahiran dengar tutur minggu pertama. Lepas tu kita akan jalinkan dengan kemahiran membaca 2.1, 2.2. Okey? Yang bawah ni kalau kata kita nak lebih. Contoh kat sekolah kita dah bersemuka, kita ada 3 jam. 2-1 kan. So yang dua masa tu mungkin kita nak ajar yang atas. Kemudian yang lagi satu kita nak ajar yang berikutnya, kita akan ada 2 kali sesi lah. Okey. Jadi untuk PDPR memang sesi kita sekali saja. Kalau tak sempat buat semua, macam yang saya kata, kita hanya buat perancangan. Kalau tak sempat habis pun jangan risau, sebab kita boleh taksir pada minggu-minggu yang seterusnya ataupun pada tajuk-tajuk yang seterusnya. Okey, kalau tuan-puan tengok saya buat memang daripada minggu pertama dia jadi macam ni lah saya punya pola dia. Daripada mudah kepada susah. Daripada mudah untuk kemahiran dengar tutur ni, daripada mudah kepada minggu ke-9 ni susah. Ada setengah minggu ni tak ada penilaian di atas sebab saya buat kepada kemahiran menulis. Ada minggu yang saya fokus kemahiran menulis sahaja. So saya tak nak taksir dah kemahiran dengar tutur, saya tak mau taksir kemahiran membaca. Saya hanya taksir di bawah. Biasanya kita buat ni minggu ke-4, minggu ke-5 kita taksir lah penulisan. Okey, soalan, adakah tak tulis langsung daripada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ni? Ustaz, ustazah boleh bagi latihan bertulis. Boleh bagi. Cumanya kita tak mau taksir lagi. Faham kan? Kita bagi tugas, dia boleh buat homework, dia boleh buat lembaran kerja, tapi lembaran kerja tu kita tak nak taksir lagi. Yang tu untuk kita nak biasakan murid kita yang dah cuti lama ni, supaya tangan dia yang keras tu, yang cuti lama tu, tulis dengan cantik. So kita bagi je lah latihan minggu kedua, minggu ketiga tu kita bagi latihan. Okey, tapi ustazah, ustaz tak taksir lagi. Ustaz akan taksir pada minggu yang ke-4, pada minggu yang ke-5. Okey? Baik.
Jadi untuk kemahiran membaca pun sama, saya buat daripada yang mudah 2.11 sehinggalah kepada kemahiran membaca yang paling tinggi lah 2.4.4. Okey. Begitu juga kemahiran menulis, kita ambil daripada kemahiran yang mudah 3.1.1 kepadalah kemahiran yang paling tinggi lah, dia boleh menghasilkan buku scrap. Okey, ataupun poster 3.4.2. Okey. Jadi yang ni secara ringkas tentang pemetaan. Ini secara ringkas tentang pemetaan. Jadi cikgu tak payah tulis nota pun tak perlu. Sat lagi boleh tonton video ni lagi dekat saya punya YouTube channel saya lah, Nazmi Mohsin Official. Okey. Baik. Jadi selesai tentang pemetaan. Sebelum saya nak teruskan dengan RPT, ada cikgu nak tanya dulu ke ataupun nak habiskan dulu baru nak tanya? Saya teruskan ke? Teruskan Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Jadi saya teruskan Okey, kalau ada perbincangan selepas habis semua ni, kita akan buka sikitlah sesi perbincangan. Jadi untuk pemetaan, ini sahaja yang saya nak cerita dekat cikgu. Ini sahaja. Maksudnya dia pemetaan ni ikut kemampuan kita nak ajar macam mana. Okey, saya lebih selesa ajar mengikut tajuk. Tajuk 1, tajuk 2, tajuk 3, tajuk 4. Okey, sebab dalam setiap tajuk ni kita boleh nilai kemahiran. Kemahiran dengar tutur, kemahiran membaca, kemahiran menulis. Setiap tajuk kita boleh nilai. So biarlah kita buat pentaksiran pun ikut kepada tajuk tu. Kalau cikgu rasa macam ni tak sesuai, cikgu nak buat contoh macam ni lah. Dengar tutur, cikgu nak buat dengar tutur dan membaca, cikgu nak nilai tajuk 1. Tajuk 2, cikgu nak buat kemahiran menulis saja. Itu pun terpulang. Tak menjadi kesalahan lah. Itu terpulang kepada cikgu. Macam saya lebih selesa dengan cara macam ni supaya kita boleh cover untuk tajuk yang berikutnya. Kemahiran-kemahiran yang tak sempat ditaksir pada tajuk yang pertama, kita boleh nilai dan kita boleh taksir pada tajuk yang seterusnya. Okey. Okey, ahlan wa sahlan, ada yang baru masuk. Kita dah sampai di pertengahan, bukan pertengahan ni, 2/3 jalan dah. Sekarang ni kita nak sampai kepada last lap. Last lap sebab masa kita pun dah dekat pukul 12 ni. Saya target sejam je cikgu. Tapi tak apa, pada kawan-kawan yang baru masuk, yang baru join pagi ni, ahlan wa sahlan. Kita akan share video pada pautan YouTube Nazmi Mohsin Official. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh tonton lagi dan boleh sebarkan sekiranya ada manfaat kepada rakan-rakan guru yang lain. Okey, kita tengok kepada RPT. Okey, mana RPT? Kita tengok RPT tahun 5. Okey, tahun 5. Okey. Okey, ini RPT untuk bahasa Arab. Baik, RPT ni biasa, cikgu-cikgu dah biasa buat. Cikgu-cikgu dah biasa buat. Cuma kita nak share saja hari ni. Okey. Untuk RPT, kita dah mudah sebab kita dah siapkan pemetaan. Kita dah rasa mudah sebab kita dah ada dalam fikiran kita, dah ada dalam perancangan kita secara one page. Okey. Jadi kita dah rasa mudah. Sebelum tu saya tak ingatkan tadi, masa kita buat pemetaan, cikgu kena ada 2 perkara asas. Okey, yang di tepi cikgu. Okey, iaitulah masa nak buat pemetaan tu, bila tengok template kita tu, kita mesti ada sebelah kita dokumen penjajaran kurikulum 2.0 dan sebelah lagi kita kena ada buku teks sebagai panduan kita nak dapatkan idea. Kita nak taksir, kalau minggu ni nak taksir ni rasa berat ke, rasa ringan ke, kita boleh tengok dekat buku teks kan, sebab BPK buat buku teks takkan tak guna langsung kan, walaupun buku teks ni bukan wajib guna, tapi kalau tak guna tu kesian kawan-kawan yang buat buku teks kan. So kita guna bahan yang ada dalam buku teks dan kita sesuaikan dengan DPK yang kita nak taksir murid kita. Okey, untuk RPT yang kita nak hasilkan,
Okey, ini adalah template biasalah yang kita selalu buat. Ada minggu, ada tarikh, kemudian ada standard kandungan, standard pembelajaran, ada catatan. Ada setengah kawan-kawan buat, di sini dia tak buat SK, dia buat kandungan saja. Macam saya suka masukkan apa yang daripada DPK terus, lebih mudah kan. Kita hanya ambil saja, masukkan dekat sini standard kandungan. Kemudian kita hanya edit dekat ruangan bawah ni saja. Okey, sebab kalau ikut standard kandungan dia, standard kandungan ni dia tak bagi pun perkataan-perkataan ni. So kita tambahlah supaya kita nampak apa yang kita nak nilai. Okay, kita boleh tengok. Oh, nak dengar kepada aswatul huruf apa? Huruf sin, huruf tha, huruf sin dan huruf sad. Kita dapat tengoklah. Tapi kalau cikgu tak mau bubuh ni pun tak jadi kesalahan, sebab cikgu sendiri yang nak rujuk RPT ni. Kalau cikgu rasa tak nak tulis secara detail, setakat nak ambil SK, standard kandungan dan juga SP, standard pembelajaran, nak masukkan yang itu saja pun tak ada masalah. Tapi kalau kita rasa kita nak lebih sikit detail supaya kita mudah nak rujuk, macam aswatul huruf ni ada 13 huruf yang kena taksir. Untuk tahun 5 ada 13 huruf. Jadi kalau kita tak tulis macam ni, kita sendiri pun confused. Bulan 1 hari tu aku nilai apa? Aswatul huruf mana? Kan? Kita kena tengok balik latihan murid kan. Tapi bila kita masukkan sikit remarks dekat catatan kandungan, kita boleh maklumlah kita dah ajar apa untuk minggu yang pertama. Okey. Yang kita buat tadi ni semuanya berdasarkan kepada pemetaan. Okey, contoh saya tunjukkan di sini untuk pemetaan tahun 5. Minggu yang pertama adalah 1.1, 1.2, 1.21. Okey. 1.1, 1.2, kemudian elemen qiraah 2.1 dan 2.2. 2.1 dan 2.2. Jadi ini adalah standard kandungan yang yang saya letakkan dalam pemetaan tadi. Okey, dan di sebelah dia adalah standard pembelajaran. Okey. Cikgu tengok macam banyak kan? Betul ke ustaz nak ajar semua ni ustaz? Balik kepada kita punya DPK. DPK kita ada 3 kluster, asas, tambahan, pelengkap. Yang ada dekat sini termasuk yang asas, tambahan, pelengkap. Jadi utamakan yang asas. Macam saya beritahu awal tadi, utamakan yang asas. Okey, sekiranya ada waktu, kita nak buat yang tambahan ataupun yang pelengkap, silakan. Ataupun kita rasa murid kita boleh buat lebih, so kita ajar lebih sikit. Jadi kita boleh cover sebanyak mungkin standard pembelajaran yang kita letakkan pada setiap minggu. Okey? Baik. Pada ruangan catatan ni macam biasa cikgu, boleh masukkan teknik pengajaran, nak main apa. Contoh saya letak ni lu'bah piano al-hayah. Permainan piano hidup. Piano hidup maksudnya kita tunjuk kat murid ni dia bunyi sa. Tunjuk kat sini bunyi sa. Tunjuk sini bunyi sad. Macam piano. Ustaz, cikgu tunjuk je dia bunyi. Tunjuk je dia bunyi. Tunjuk je dia bunyi. Kan? Tapi kalau nak buat secara Google Meet, boleh fikirlah cara kan. Contoh macam mana? Kita buat keynote. Cikgu tulis dekat kertas A, B, C. Okey. Kamu diorang, okey, kamu A, yang ni B, yang ni C. Bila kita angkat je dekat A, okey, geng A tak siap kena bunyi huruf apa? Huruf tha. Okey, bunyikan huruf tha. Kita angkat A, murid kata tha. Kita angkat C, dia bunyi huruf sad. Okey, itu teknik lah yang kita boleh buat secara dalam talian. Okey, kalau cikgu ada idea lain, silakan, tak ada masalah. Baik. Kaedah kedua, tamsil. Lakonan. Lakonan ni kita boleh minta murid buat. Sama ada dia buat video, dia cakap sorang-sorang dia pun okey. Ataupun dia nak buat dengan kawan dia masa Google Meet pun silakan. Macam saya gunakan kaedah tamsil ni kepada anak saya sendirilah di rumah. Saya buat konten YouTube tahun 5 dengan tahun 6.
Rasa macam boring dah cakap seorang-seorang. Anak murid pun tengok muka saya boring dah. Nak buat macam mana? So kita buat pelakon tambahan lah. Anak-anak saya ni, dia jadi pelakon tambahan. Okay, dia buat situasi, dia cakap. So saya rakam, record, kemudian masukkan dalam YouTube. Baik. Dan saya buat juga untuk anak buah saya yang berada di Kajang. Anak buah saya 3 orang. 5 orang ada dekat Kajang. Saya bagi kerja dekat dia orang. Saya nak buat konten darjah 6. Tapi anak buah saya tu darjah 2, darjah 3. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 prasekolah. Saya pesan kat mak ayah dia. Mak ayah dia tu pun adik saya lah dengan adik ipar saya. Saya pesan, okey, hampa tolong Ustaz, abang tolong bagi skrip ni dekat anak-anak, tolong ajar anak macam mana cara nak berlakon. Kita bagi situasi, kita buat sikit lakonan macam memek muka semua. Tolong ajar anak. Video tu bagi balik kat saya. Saya nak edit dan kita nak masukkan dalam konten. Dan alhamdulillah sebenarnya boleh. Tapi macam saya katakan tadi, kita ada 3 jenis bimbingan. Bimbingan guru, bimbingan ibu bapa, bimbingan diri sendiri. Okey? Kalau kita tak mampu nak bimbing anak murid kita kat rumah, so kita bagi tanggungjawab nak bimbing tu kepada parent lah. Minta tolong parent untuk ajar anak sendiri, bukan anak orang lain. Okey? Parent tak boleh tolong, habis. Kalau parent boleh bantu, macam mana yang saya buat kat anak buah saya ni, anak saudara saya ni, dia orang boleh buat video. Tu saya kata dekat anak buah saya. Hampa ni, cakap Penang lah kan, hampa ni kecil tapi hampa tolong ayah long bagi konten kepada abang-abang, kakak-kakak darjah 6. Bagus. Kemudian bagilah token. Nak apa? Nak drone kita bagi. Sekarang kan Shopee, nak apa? Upah kan. Dia tolong daripada awal tahun sampai hujung tahun, kita bagi upah lah, ganjaran. Okey? Jadi itu semua sebenarnya bergantung kepada kreativiti cikgu lah. Cikgu nak buat macam mana. Dan saya tak boleh tolak kemungkinan kita kena keluarkan sedikit lah belanja. Kita niatlah sedekah dekat anak-anak kita, anak murid kita, anak saudara kita. Galakkan supaya mereka belajar daripada rumah. Bagilah sikit hadiah. Macam baru ni pun saya tahun lepas lah 2020, kita buat cabaran buat kerja rumah sampai siap. Ada 5 minggu kan, masa November, Disember tu ada 5 minggu. Siapa boleh buat tugasan setiap minggu without fail, buat semua, ustaz akan bagi hadiah. Hadiah utama kita bagi apa? Kita bagi smartwatch. Hadiah kedua kita bagi bag PUBG. Hadiah ketiga kita bagi alat tulis. So saya buat tu untuk 7 kelas. Kita bagilah hadiah dekat setiap kelas tu kita bagi 6 orang. Jadi dia orang rasa seronok dan rasa teruja nak belajar lah. Itu salah satu kaedah yang kita boleh buat untuk tarik minat anak murid kita. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan pun buat benda yang sama. Bahkan ada yang lebih lagi yang daripada apa yang saya bagi tahu tadi. Okey. Jadi untuk RPT ni sebenarnya, okey, saya nak bagi tahu teknik. Okey, cikgu bila kita nak buat RPT, ini semua kosong ni. Kalau ikut awal kosong ni, tak ada perkataan macam ni kan. Jadi kita buat macam mana? Kita nak isi ni, adakah ada orang akan terfikir, ustaz rajinlah type semua ni ustaz. Ustaz ni rajin sungguh lah ustaz, patutlah ustaz ni. Dah, saya tak type cikgu. Kalau saya type semua ni, sebab saya buat satu hari saya target satu RPT saya buat. Hari pertama saya target RPT tahun 6. Hari kedua saya target RPT tahun 5, hari ketiga RPT tahun 4. So saya dah buat 3 RPT untuk 4, 5, 6. 1, 2, 3 saya tak mau buat. Sebab apa? Saya nak bagi rakan-rakan buat. Sebab insya-Allah bila lagi kita nak buat, ini adalah jariah lah yang kita boleh bantu anak murid kita, ataupun kita bantu kawan-kawan kita. So kita buat seorang sikit. Biar kita ada sumbangan yang kita boleh bagi kat kawan-kawan lah, insya-Allah. Jadi saya buat macam mana? Okey, saya hanya download DPK yang digital tu. Okey, sekejap saya buka DPK tahun 5. Okey, DPK tahun 5. Macam mana yang saya buat? Saya cuma pergi kepada DPK tahun berkenaan. Okey, kita cuma klik dan kita highlight lah. Kita highlight, kemudian kita right click, kita copy,
Dan kemudian kita pergi dekat kita punya apa nama RPT tu. Kita pergi dekat RPT kita tadi dan kita paste lah. Kita pergi dekat RPT ni, kemudian kita paste dekat sini. Kita paste dekat sini. Yang sekarang ni format dia PDF, saya tak boleh paste lah. Tapi saya nak bagi tahu konsepnya macam itu sahaja. Okey. Saya hanya copy paste. Okey, copy di sini, kemudian paste dekat template RPT. Kemudian copy kandungan asas, kemudian kita paste dekat mi'yar ta'alum. Okey. Untuk bahasa Arab memang dia akan ada sedikit lah dia punya huruf yang dia akan lari kan. Tapi tak banyak cikgu, tak banyak. Dia hanya lari huruf alif dengan lam saja. Yang lain-lain tu dia tak lari banyak. Tapi ada juga yang ayat tu dia bertukar tempat. Dia bertukar tempat. Tak ada masalah. Kita hanya highlight dekat ayat tu. Kita highlight kat ayat, kita klik dekat dia, kita bawa. Okey, bila kita bawa dia akan ikut cursor kita tu. So mudah, tak susah insya-Allah. Saya yakin rakan-rakan guru boleh buat sebab saya dah buat dan alhamdulillah tak ada masalah yang timbul sebab dia bagi dalam format PDF, kita boleh copy dan kita boleh paste dalam template Word yang kita buat. Kita buat template Word. Baik. Bila dah selesai macam ni, kita dah selesai buat, kita semak lagi sekali. Pastikan minggunya betul. Okey. Minggu betul, tarikh betul. Kemudian kalau ada program sekolah, cuti dan sebagainya boleh letakkan dekat ruangan catatan. Okey, supaya kita alert lah ada cuti-cuti yang sekolah ambil sebagai cuti tambahan. Okey. Baik. Jadi saya rasakan itu sahaja yang penting berkenaan dengan pemetaan dan RPT. InsyaAllah sebentar lagi saya akan share dengan cikgu semua template pemetaan yang kosong dan juga template RPT yang kosong dalam bentuk Word. Cikgu boleh edit, itu hak milik cikgu. Cikgu boleh edit dan cikgu boleh mula buat RPT untuk tahun 1, 2 dan 3. Ataupun nak buat sampai 6 pun boleh. 4, 5, 6 saya dah sediakan. Tapi macam saya bagi tahu, yang saya sediakan itu mungkin mengikut sekolah saya lah. Tak sama dengan sekolah tuan-puan. So kalau buat sendiri kita rasa lebih puas hati, lebih berfokus sebab kita sendiri tahu kemampuan kita dan anak murid kita untuk buat pentaksiran yang diminta oleh pihak PPK. Okey, saya rasakan perkongsian untuk pembentangan ini sekadar itu sahaja dan saya buka kepada rakan-rakan guru. Mungkin sekejap je lah sebab sekarang ni pun dah pukul 12. Tapi rakan-rakan yang ada urusan lain tu bolehlah nak left. Tapi sebelum left tu tolong ambil dulu link bahan bengkel yang saya akan bagikan sekarang. Sekejap Okey, sambil-sambil saya nak bagi bahan ni tuan-puan, cikgu-cikgu boleh bertanya ataupun boleh berkongsi. Apa-apa pun kita boleh share untuk rakan-rakan. Silakan. Okey, saya share dekat chatbox Okey, bahan PLC RPT Bahasa Arab 2021 untuk rakan-rakan guru ambil. Bahan tu semua dalam Google Drive saya. So boleh ambil dan manfaatkan. InsyaAllah boleh manfaatkan. Saya nak share lagi ini adalah link untuk RPT yang saya dah buat untuk tahun 4, 5, 6 Bahasa Arab. RPT ni pun boleh diambil. Okey, saya dah sharekan dalam Google Drive. Cikgu kalau nak convert kepada Word dan sebagainya, cikgu boleh convert online saja cikgu. Boleh convert online. Sebab saya bagi bahan yang RPT 456 tu dalam bentuk PDF. Cikgu boleh convert online. Tapi kalau rasa tak boleh nak buat convert online, boleh PM saya. InsyaAllah saya akan share dengan cikgu RPT dalam format Word. Tak ada masalah. Sebab konsep saya suka share. Saya suka share sebab
Buat apa kita nak jadikan ini hak eksklusif kita, sebab kita semua cikgu kan, kita semua cikgu. Dan apa salah kita bantu rakan-rakan, sebab kita semua berada dalam profession yang sama. Kalau kita tak bantu kita, siapa nak bantu kita kan? Siapa nak bantu kita? So insyaAllah yang penting cikgu bersemangat untuk mengajar khususnya bahasa Arab lah subjek kita, dan rakan-rakan guru yang lain kita tetap bersemangat dalam keadaan cabaran COVID-19 ni. Okey, saya share juga satu lagi ini link kepada rakan-rakan yang baru menyertai pagi ni. Okey, saya kongsikan link untuk pendaftaran hari ni. Tapi kalau tak nak daftar pun tak apa, sebab yang pendaftaran ni sebenarnya saya buat untuk guru sekolah saya, sebab saya SULDP sekolah. So saya buat PLC sekarang ni, dan nanti saya akan key in rekod guru sekolah saya. Cuma rakan-rakan daripada sekolah yang lain kalau tak daftar pun tak ada masalah, sebab yang mendaftar tu dia akan dapat sijil digital yang akan dihantar terus ke email dia. Tapi kepada yang tak sempat nak daftar online, boleh tengok dalam Google Drive bahan khusus tu, saya dah masukkan satu template sijil offline lah. Okay, cikgu cuma perlu edit sikit, nak masukkan nama sendiri saja. Okay, dia format PDF. Cikgu macam biasa dah buat sijil kan, tulis nama dekat Word, kemudian set bagi dia keluar elok. Sijil tu bukan untuk kata saya ni bagi satu kursus yang hebat, tak. Sijil tu saya sebut di awal tadi, nak bantu rakan-rakan guru untuk dapatkan poin dalam SPLKPM 2021. Jadi cikgu tolong daftar dalam pembelajaran kendiri, kemudian klik pembelajaran kendiri. Okey, dan masukkan maklumat khusus yang kita dah buat pada hari ini. Evidennya cikgu bagi sijil yang kita buat hari ini kepada SULDP cikgu. Sebab semua sesi webinar PSC LDP yang kita buat secara online boleh diambil kira sebagai LDP yang kita buat tahun semasa. Okey, dan ini adalah sesi pertama yang saya buat perkongsian dengan rakan-rakan guru seluruh Malaysia lah. Seluruh Malaysia. Biasanya saya buat di peringkat negeri dan daerah sahaja. Dan insyaAllah pada minggu depan kita akan buat sesi untuk live worksheet. Live worksheet kita buat cara macam mana kita nak bagi lembaran kerja live worksheet kepada anak murid. Okey. Tapi yang tu untuk daerah Seberang Perai, Pening saja. Kalau perlu untuk buat rakan-rakan kalau nak buat, insyaAllah kita akan berkongsi lah. Kita akan set masa dan kita berkongsi apa yang boleh digunakan, dimanfaatkan oleh rakan-rakan. Okey, ada persoalan? Ada soalan tak? Saya buka mungkin dalam 2-3 soalan kalau ada lah. Kalau rasa semua dah faham, Alhamdulillah. Tak payah tanya apa-apa lah kan. Jadi tolong add Facebook saya untuk kita boleh manfaatkan PDPC tahun 2021 dan bahan-bahan yang ada. Begitu juga rakan-rakan boleh subscribe YouTube saya untuk dapat notifikasi sekiranya ada video-video terbaru. Dan insyaAllah tahun ni hampir pasti memang akan ada konten barulah untuk darjah 5, darjah 6 subjek yang saya ajar tahun ni. Untuk tahun-tahun lain saya rasa saya tak mampu nak buat sebab masa yang sangat terhad lah. Sebab kemampuan saya pun saya tak boleh nak buat. Kalau ada, insyaAllah saya akan share bahan-bahan daripada rakan-rakan guru yang lain lah. Ataupun kalau cikgu tengok dekat cikgu Tube, dekat Akademi YouTuber, ramai lah cikgu-cikgu yang dah share bahan dalam kita punya YouTube. So boleh ambil sajalah yang mana yang sesuai. Okey. Jadi rasanya sampai di sini saja sesi kita, dan insyaAllah cikgu boleh tengok rakaman sesi ini dalam YouTube channel Nazmi Mohsin Official, dan boleh sebarkan untuk manfaat rakan-rakan yang tidak bersama kita pada pagi ini. Sebenarnya ramai lagi yang nak bersama, tapi mereka terpaksa ada Google Meet yang lain dengan pihak sekolah masing-masing.
Dan saya kesianlah kawan-kawan kita yang semangat tapi tak dapat. So kita buat sesi ni untuk membantu sama-sama kita. Jadi untuk yang terakhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi hadir secara maya pada pagi ini. Minta maaf kalau ada saya tersalah cakap, tersalah fakta, ataupun saya cakap perkara-perkara yang tak sesuai, ataupun logat-logat yang tak difahami. Selamat berkenalan. Okey, insya-Allah ada masa, ada kesempatan kita akan bersiaran lagi secara langsung untuk sesi-sesi PDPR ataupun bahan-bahan yang akan datang. Okey, itu saja untuk akhirnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah wa ila liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz.